Kita-Kita FM, suara dari tanah di bawah bayu. Memang terbaik dan sentiasa di hati. Dari gunung ke lautan, dari kota Belud sampai ke Kelabakan, inilah suara rakyat Sabah yang sejati. Hari ini kita cerita, dominasi DAP berakhir di Sabah, gelombang keputusan tidak rasmi yang menunjukkan warisan merampas beberapa kerusi tradisi DAP di bandar, termasuk Elopura, Tanjung Aru, Tanjung Papat, Loyang, Bogaya, dan Sri Tanjung, mencerminkan perubahan besar dalam mood politik mengundi Cina Sabah. Selama bertahun-tahun, kawasan bandar yang dikuasai komuniti Cina menjadi kubu kuat DAP. Namun keputusan kali ini menandakan wujudnya satu bentuk penolakan terbuka terhadap parti itu. Di banyak pusat daerah mengundi, sentimen yang dikesan sejak awal kampanye sudah membayangkan keresahan pengundi bandar terhadap gaya politik persekutuan DAP. Pengundi Cina Sabah semakin vokal dengan rasa jemu terhadap isu-isu berulang seperti kos sara hidup, pertikaian dalaman kerajaan perpaduan, serta persepsi bahwa DAP gagal membawa impak signifikan kepada negeri ini meskipun menjadi sebahagian kerajaan pusat. Ketika warisan pula memainkan naratif parti tempatan yang lebih memahami Sabah, gabungan faktor ini membentuk ledakan protes senyap dalam kalangan pengundi Cina. Di kerusi seperti Loyang dan Tanjung Papat, pola undian menunjukkan pengundi profesional, peniaga kecil, dan komuniti Cina generasi muda lebih cenderung mengalihkan sokongan. Mereka dilihat mencari parti yang dilihat lebih Sabah first, lebih fokus kepada isu tempatan, dan kurang terikat dengan percampuran politik Kuala Lumpur. Dalam konteks ini, warisan muncul sebagai saluran alternatif yang paling dekat dengan aspirasi kelompok tersebut. Hakikat bahawa kerusi teras DAP boleh tumbang dalam jumlah sedemikian menggambarkan bahawa penolakan ini bukan kecil atau bersifat individu calon. Sebaliknya, satu mesej kolektif daripada komuniti Cina Sabah. Mesejnya jelas, pengundi bandar mahukan parti yang benar-benar memahami denyut nadi Sabah, bukan sekadar membawa agenda nasional ke negeri ini. Keputusan tidak rasmi ini juga memberi tekanan besar kepada DAP untuk menilai semula pendekatan mereka di Sabah, termasuk hubungan dengan parti tempatan dan kefahaman terhadap budaya politik setempat. Buat masa ini, gelombang sokongan terhadap warisan di kawasan bandar menunjukkan bahawa lanskap politik Sabah terus berubah. Dan kali ini, pengundi Cina menjadi pemangkin utama perubahan tersebut. Itu dia ulasan Kita-Kita FM. Kita bukan hanya mendengar tetapi menilai dan menganalisis. Dan jika bosku suka, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.